Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك صدق الله العظيم. Baca kunut nazilah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلاب
الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Amin ya mujib, amin ya mujib, ya mujib doa isailin, ya qabilat taibin, ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ya ibadallah. Alhamdulillah, sekalian sahabat yang dirahmati Allah. Syukur kita kehadrat Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalah, atas kesempurnaannya telah pun mengutuskan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita menyambung Mudzakarah Al-Mutafsir, yang mana kita masuk kepada ayat yang ke-9 daripada surah Al-Ma'idah juzuk 6. Betul kan? Ayat yang ke-9. Wa'adallahu allazina amanu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum fakaffa aydiyahum 'ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Satu lagi. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. La ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Shadaqallahul 'azim.
sambungan kita pada ayat yang ke-9 daripada surah Al-Ma'idah tentang penceritaan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam agar disampaikan janji Allah. Pada ayat yang kita baca yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali menyebut nama ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, berulang-ulang kali. Yang ni apabila saya sebut ayat itu diturunkan di Madinah, maka Allah Taala akan fokuskan kepada orang-orang yang beriman. Apabila disebut orang-orang yang beriman, maka wajib ada satu pakej lagi, ada wa'amilus salihat. Kemudian janji Allah untuk orang yang beriman dan untuk orang yang beramal soleh ada janji Allah. Yang mana janji Allah ni ada dua. Nah, kalau kita tengok wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus solihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Wa ajrun 'azim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahawa mereka akan dapat keampunan dan ganjaran yang besar. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Tanda amalan soleh ni dia ada dua, kan saya sebut. Tak semestinya orang beriman itu beramal soleh, tapi orang yang beramal soleh itu beriman. Ada orang yang beriman sahaja tetapi tidak beramal soleh. Contoh zaman Rasulullah itu ada yang beriman tapi tak beramal soleh. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah, siapa dia? Abu Talib. Abu Talib dia beriman tau. Dia cuma tak lafazkan kalimah syahadah, tapi dia percaya yang anak saudara dia tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu utusan Allah. Dia percaya. Dan bila ditanya siapakah yang mencipta langit dan bumi, dia akan dengan pantas dia berkata, Allah. Langit dan bumi ini milik Allah. Yang menciptakan makhluk itu Allah. Dia beriman dah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman. Bahkan dia terus mempertahankan Nabi sampai dia mati. Dia pertahankan Nabi daripada tindakan-tindakan kejam yang zalim puak-puak musyrikin. Kerana dia beriman. Sampai dia sebut, dia kata, apa yang Muhammad kata tu semua betul. Tak ada satu pun yang tak betul. Bila kita percaya, percaya tu maksud dia beriman lah. Yakin. Tapi dia tak ada amal soleh. Maka ke mana tempat dia? Neraka juga. Ke neraka juga. Diazab juga. Dalam hadis yang kita baca, diazab juga dengan dipakaikan kasut. Yang diperbuat daripada api neraka. Sehingga dalam hadis tersebut menggelegak otak kepala. Okey, bila kita sebut menggelegak otak kepala, dalam perut menggelegak tak? Hancur. Hancur yang ada. Apa yang ada isi di dalam tulang belulang hancur. Sampai menggelegak otak kepala. Seringan-ringan azab. Kerana hanya beriman tetapi tidak beramal soleh. Tidak beramal soleh. Itu kalau gambaran orang yang duduk dekat dengan Nabi. Yang pelihara Nabi daripada kecil. Yang tak pernah sakiti Nabi sikit pun melalui kata-kata ataupun tindakan. Yang bela bagi makan minum Nabi. Yang bagi tempat perlindungan. Beriman tapi tak beramal soleh. Kufur dan kafir juga matinya. Zaman kita ni banyak yang beriman tetapi tidak beramal. Tidak beramal soleh. Mengikut keturunan. Mak dia ada Islam. Pak dia Islam. Tok nenek dia Islam. Maka lahirlah dia sebagai Islam. Tapi berapa ramai yang tak beramal. Tak solat. Tak puasa. Tak bersedekah. Tak berzakat dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala fokuskan janji dia ni. Yang saya kata. Janji Allah tu ada dua. Dia pun sebut berulang-ulang kali dalam Al-Quran. Dia kata, aku tak pernah menyalahi janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Aku tak pernah menyalahi janji. Maksud dia tak pernah mungkir. Setiap perjanjian Allah, kalau hampa beriman, ada satu lagi kembang dia beramal soleh,
Maka janji yang akan Allah Ta'ala bagi, maghfirah. Kalau hangpa beriman dan beramal soleh, hangpa akan dapat. Yang pertama, maghfirah. Apa maksud maghfirah? Pengampunan. Nah, kalau hangpa beriman dan beramal soleh, secara automatik, hangpa dapat daripada aku. Dapat saja. Maghfirah. Pengampunan daripada Allah. Tapi, kalau sekadar beriman, tak beramal soleh, dia kena minta ampun. Dia kena cari maghfirah Allah. Sebab biasanya orang yang beriman tetapi tidak beramal soleh, dia tak mudah beristighfar. Dia tak mudah bertaubat. Sebab tu dia tak beramal soleh. Ha? Kita tanya dia, bila nak semayang ni? Semua hidup dia tengok tak pernah puasa pun. Ha? Mai bila mati jenuh kira, anak isteri dia nak bayar fidyah puasa dekat dia. Kan? Jadi yang menggunakan mazhab Imam Hanafi, mai bayar fidyah solat. Pun tak tahulah sejauh mana kesahihan mazhab Imam Hanafi tu. Dan dia pun guna pendekatan yang terakhir sekali. Dan bagi Imam Syafi'i tak ada fidyah solat. Tapi ada orang bayar. Yang ni kita kena tengok fiqh lagi. Kena tengok fiqh lagi. Okay. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku dah janji aku nak bagi maghfirah kalau hangpa beriman dan beramal soleh. Satu lagi saya kata janji dia. Dia nak bagi apa? Ajrun. Ajrun di sini ganjaran ataupun upah. Kalau dalam bahasa Arab, ajrun ni maksudnya upah. Kenapa Allah Ta'ala letak upah di sini? Sebab manusia ni dia suka dapat upah. Contoh, kita ada dua majlis. Satu majlis gotong royong. Satu majlis gotong royong yang mereka bagi minum sirap cecah dengan roti 4 segi lemak. Satu lagi dia majlis gotong royong juga. Tapi dia yang nasi mandi. Orang akan pihak yang mana? Makan nasi mandi lah. Daripada nak cicah sirap dengan roti kering, tidak? Sebab sifat manusia itu suka pada upah. Siapa pun, termasuk saya, siapa pun nak menghadirkan mukhlis, rasa ikhlas dalam hati tu lambat, pasal dia nampak benda tu ada imbuhan, ada ganjaran, dan dia nak kalau boleh ganjaran tu lumayan, dia nak. Jadi dia akan cari yang lagi baik. Maka kata Allah, kalau hangpa beriman dan beramal soleh, aku akan bagi dua-dua ni. Maghfirah pendapat, ini pengampunan daripada Allah. Bila dapat pengampunan daripada Allah, satu lagi, upah. Upah apa? Disebut azim, yang amat-amat besar. Apakah upah Allah yang paling besar? Apa dia? Tak ada lain dah yang terlebih besar. Nikmat adalah surga. Nikmat yang terlebih besar. Ni saya kata, janji Allah tu ada dua. Untuk orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan dapat dua-dua ni. Tapi kalau sekadar beriman, dia kena cari maghfirah Allah. Di samping dia cari maghfirah Allah tu, dia kena gali tentang mana petunjuk hidayah daripada Allah untuk membawa dia ke jalan yang benar agar dia dapat beramal soleh. Sebab tu tak rugi. Tak rugi apabila kita bangun bersolat. Tak kiralah bangun tahajud ke, bangun subuh ke, bangun waktu zuhur ke, kan kita akan tidur. Ada satu masa yang diberi setengah jam atau 27 minit untuk kita tidur sebentar. Kita sebut sebagai qailulah. Cas bateri. Cas bateri untuk kita sambung kehidupan kita agar lebih bertenaga untuk melakukan tugasan harian sebagai hamba Allah. Kita bangun dalam keadaan kadang berat di kepala, kadang ringan, mangkit pagi pun macam tu kan. Kadang-kadang rasa cergah hari ni. Aku makan apa? Mula nak tanya. Aku makan apa semalam? Semalam tabuh ikan bakar dengan nasi lemak, hari ni tak boleh mangkit. Penat. Semalam tak makan apa? Rasa ringan sikit mangkit. Alah. Malam bagi berat, dia berat lah. Kan? Kita tak sama lah. Dalam amalan kita tak sama.
Niat tu dah ada. Setiap kali nak tidur tu niat tu pasang siap dah. Kan? Mai pada waktu dia jam tu berbunyi, tengok jam. Sikit lagi. Sikit lagi. Setengah jam. Kan kita nanti set jam tu nanti bunyi 15 minit sekali. Ingat sangat ini tutup terus. Bangkit subuh lah bukan wajib pun. Bisik syaitan. Nah, yang kita panggil madkhal. Kita kan ada satu pintu tempat masuk syaitan. Luas pintu syaitan dah masuk. Dia pun kata, sunat saja. Bukan dia suruh buat hari-hari. Kalau buat hari-hari jadi wajib. Tak apalah. Hari ni cuti, esok pula buat. Tangguh. Tapi walaupun sedemikian, kita tak dinamakan orang yang ingkar. Sebab sunat. Yang Allah Ta'ala suruh bangkit juga ni, hak wajib. Nah, yang menjadi satu kewajipan. Okey, satu lagi amalan Rasulullah waktu tahajud. Lebih kurang dalam setengah jam sebelum masuk tahajud, Rasulullah akan tidur sebentar. Dalam kitab Syama'il dia kata baginda akan tidur di atas lambung kanan, berbantalkan kedua tapak tangan. Ni dah naik atas katil tarik ke selimut dengan bantal. Habis. Tak ada nak kebah tangan dia. Kebah tangan tu dah bangkit lah. Nah. Ingat kalau tidur time tu, belayak. Kan? Itu antara amalan kita. Okey. Janji Allah tu benar. Dia bukan suruh kita bangkit sembahyang sampai tak tidur-tidur. Puasa sampai tak buka-buka dah. Dia sebut amal soleh ni sekali. Yang ke depan dia akan susun amalan soleh. Ada 5 jenis amalan soleh yang dia susun dekat kita. Kalau hampa buat, dapat kat hampa. Aku nak bagi dekat hampa. Bukan aku nak ambil dekat aku. Allah bukan majikan yang duk bayar gaji kat kita dah. Allah Khalik. Majikan berharapkan pekerja, kalau pekerja dia rajin, berusaha lebih, majikan akan lagi kaya. Allah bukan majikan. Hang sembahyang ke, hang tak sembahyang ke, hang beramal soleh ke, hang tak beramal soleh ke, dia tetap kaya. Dia tak rugi tang mana. Siapa buat, dapat kat dia. Dia tak rugi tang mana pun. Tapi kalau hampa buat, aku nanti bagi dekat hampa 2. Satu, pengampunan. Maghfirah Allah ni, pengampunan daripada Allah ni, kalau kata orang yang beramal soleh, dia minta ampun sekali 2 dah dia ampun. Pasal apa dia selalu kata? Kan kita selalu sebut Astaghfirullahaladzim, walaupun kadang-kadang hanya berkata di lidah, tak terbit daripada hati, tapi selalu sebutlah. Selalu sebut Astaghfirullah. Nak marah ke orang, Astaghfirullahaladzim. Dia ada intonasi suara dia tu, ton suara dia tu. Kalau dia tarik azim, siap lah. Rupanya dia istighfar dulu sebelum dia pergi tabuh kawan tu. Okey. Adalah juga. Nak dikatakan ingat pada Allah tu selalu. Tindakan saja yang kadang-kadang luar batasan. Dan dia bagi satu lagi apa? Ajrun. Ajrun ni satu syurga yang dia selalu sebut dalam Al-Quran. Malahan ayat ni pun nanti ada. Dia akan sebut jannat. Bukan satu. Jannat ni jamak. Iaitu syurga-syurga. Dia katakan dalam surah Ar-Rahman, aku bagi 2. Lepas aku bagi 2, aku bagi 2 lagi. Dalam 2 tu ada 2 lagi. Dalam 2 ada 2 lagi. Punya banyak syurga yang akan bagi. Lepas tu dia harap lagi, mengalir di bawahnya. Bawah tanah ke? Bukan bawah tanah. Di depan mahligai-mahligai dalam syurga tu, ada air yang mengalir. Saya kita cerita, ayat dia mengalir macam mana. Ayat dalam syurga kita dah baca banyak kali. Ada 4. 4 sungai, bukan satu sungai. Sungai dia tak ada sampah. Tak ada kepala ayat. Ada 4 jenis sungai. Susu, madu, arak, air biasa. Ada siapa-siapa teringin nak minum arak tak? Tak ada. Haram. No? Haram. Tapi Allah bagi. Arak adalah salah satu daripada minuman surga sampai ada sungai. Sampai ada sungai. Tapi arak tu tak memabukkan. Namun Allah Ta'ala sifatkan dia di antara minuman surga. Sebab tu orang kafir minum arak, mengatakan minuman itu adalah minuman surga.
Kerana di dalam kitab-kitab Injil yang telah pun ditukarkan hukum mengatakan arak boleh minum kerana dia minuman syurga. Tu orang pengikut dia percayalah. Kan? Sebab dalam Injil kata, Injil pun selepas ditukarkan hukum. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-10, wallazina kafaru wa kadzabu biayatina. Bila sebut hak di atas disebut allazina amanu wa amilus solihat. Hak yang di bawah allazina kafaru wa kadzabu biayatina. Tu ayat berlawanan. Di atas dia habaq beriman dan beramal soleh. Hak di bawah kafir, kafaru wa kadzabu biayatina. Mereka yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami. Okey, orang yang kufur ini orang yang tidak mempercayai Allah dan tidak mempercayai Rasul. Itu maksud orang yang kufur. Kemudian apa lagi? Wa kadzabu biayatina. Maksud dia yang mendustakan ayat-ayat kami. Kalaulah puan-puan baca secara bersendirian, faham tak apa maksud mendustakan ayat-ayat kami? Apa maksud mendustakan ayat-ayat kami? Maksud di sini, ayat-ayat ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ada dua. Ayat-ayat kami yang dimaksudkan di sini, pertama ayat kuniyah. Tulis bila? Ayat kuniyah. Kaf wa nun yata. Kaf Kuniyah. Kuniyah. K-U-N-I-Y dah dua kali. A-H. Kuniyah. Yang pertama ayat kuniyah. A-H. Kuniyah. Yang kedua ayat syar'iyah. Syar'iyah saya tak kerti nak ijaz rumi macam mana. Nak bunyi ain tu tak kerti. Syar'iyah. Janji kerti baca. Sendiri tulis, sendiri baca. Sendiri faham. Kalau jumpa dalam Al-Quran, kita surah Kahfi pun selalu kita baca. Kan 10 yang akhir tu. Yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Ayat apa? Kalau kita mengaji seorang-seorang kita akan kata ayat Quran. Kita akan kata ayat Quran. Memang. Tapi ayat ni ada dua. Ayat ni ada dua. Ayat pertama ayat kuniyah. Apa ayat kuniyah? Ayat kuniyah ni tulis. Bila saya kata tulis tu tulis. Siapa yang boleh tulis lah. Yang tak boleh tak payah. Rakam. Rakam. Saya tahu perempuan hebat. Yang dinamakan kuniyah ni langit, bumi, matahari, bulan, bintang, air, api, tanah. Itu dinamakan ayat kuniyah. Orang yang kufur dengan ayat-ayat kuniyah, yang mendustakan ayat-ayat kuniyah. Siapa yang duk marah dekat panas sangat, amboi hangat sungguh hari ni. Meletit-letit punya panas. Kufur, panas lit-lit. Tahu? Hak lit tu apa pun tak tahu. Dia nak habaq panas sangat. Kita jadi dah kat kita, saya kata. Kadang hujan tak berhenti. Seminggu dah hujan, tak pagi, petang. Tak petang, malam. Tak malam, pagi, petang, malam. Marah kat hujan. Kem baju tu, ada bang tiga bakul tak sidai. Okey. Yang punya panas pun dia tak sidai. Tambahlah hak tak panas, lagi dia tak sidai. Dia marah dekat hujan yang turun tak berhenti. Dia marah pada suasana alam. Mendung pun marah, panas pun marah, hujan pun marah, banjir pun marah. Ini dipanggil orang yang kadzabu bi ayatina. Ingat, semuanya tak kena. Ingat, kadang-kadang kita jadi. Tidak. Kita suka merungut pada suasana alam ciptaan Allah. Pemberian Allah. Tu kata banyak benda yang kita nak kena istighfar. Tak ampun ya Allah. Mulut ni lancang berkata-kata. Laju sangat marah, pelan sangat marah. Cepat sangat marah, lambat sangat marah.
pedah marah, tawak marah. Semua dia kira. Ini dinamakan wa kadzabu bi ayatina. Apa yang telah pun Allah Ta'ala bagi dekat dia tu semua tak kena. Dia komplain saja. Ini sifat kita. Tidak. Sifat manusia biasa. Jangan sampai kita jadi orang kafir sudah. Kita disebut sebagai kufur nikmat. Kufur nikmat. Patut mensyukuri. Itu yang kata Allah. Hampa mau tak kalau hampa duk marah-marah sangat kat hujan ni. Aku turun main hujan nak masin. Bagi kat hampa minum yang masin. Kalau aku bagi masin, hampa nak buat macam mana? Dia kata. Tapi Allah Ta'ala tu maha pengasih. No? Hampa kata pindah kat dia macam-macam pun. Kemudian, dan terkadang Allah Ta'ala menghadirkan air yang terlalu banyak. Dengan sifat manusia yang tamak, yang meruntuhkan bukit bukau dia, yang menebang pohon-pohon dia, air tu tak boleh singgah pergi ke akar-akar pokok besar tu dah. Bukit bukau tak boleh nak simpan dah air. Akhirnya, dia akan turun ke tanah rata. Menyebabkan banjir. Mudarat itu kena kat siapa? Kena pada manusia juga. Akibat dia, kadzabu bi ayatina. Itu makna dia. Yang telah pun mendusta ayat-ayat Allah. Hampa tak pernah bersyukur. Aku buat tanah rata, hampa pergi cakap segala bukit. Hampa nak buat juga. Tamak manusia ni. Tamak sesungguhnya. Kita tak usah pandang negara lain. Kita tengok dalam Pulau Pinang ni pun sudah lah. Tak pada dengan runtuh bukit. Kambus pula laut. Kambus. Cukup tak? Tak cukup. Pernah tak manusia tu cukup? Takkan pernah cukup. Okey, itu yang pertama. Ayat-ayat Allah tu yang pertama, tadi saya sebut apa? Ayat kuniyah. Yang kedua, syar'iyah. Syar'iyah ni yang kita dah kata, ayat Quran. Ayat Quran pun kalau hang baca tak faham, tak guna juga. Baca tapi tak faham apa. Hutang baca bagus. Masuk pertandingan tak pernah nombor 3. Nombor last selalu. Tapi sayang, dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa sungguh-sungguh. Apa yang ada di dalam ayat tersebut. Mak dia tak tutup aurat, pak tak semayang pun. Anak hantar pergi tahfiz. Dengan harapan. Anak tu boleh bagi syafaat dekat mak pak. Boleh tarik, anak kalau tahfiz boleh tarik 10 ahli keluarga dia masuk syurga. Dia nak tarik macam mana kalau semayang pun tak mau, tudung pun tak mau pakai. Dia boleh tak? Dia tak boleh. Dia tak boleh buat main. Kalau boleh, Rasulullah dah tarik Abu Talib. Betul tak? Pak menakan dia. Dia tentu boleh tarik. Dia Rasul pula tu. Nabi Ibrahim, ayah dia pembuat berhala. Dia boleh tak tarik? Dia Nabi, dia bukan sekadar hafiz. Tapi dia Nabi. Dia boleh tarik tak? Boleh. Tapi kenapa dia tak boleh tarik? Sebab tu kita tengok orang ni. Pakai mokpok, pakai tak tentu hala semayang ke mana, apa ke mana. Tapi anak hantar tahfiz, bagus anak-anak dia semua tahfiz. Takat tu je lah. Takat tu je. Wa kadzabu bi ayatina. Mendustakan ayat-ayat Allah. Dalam Al-Quran dia suruh sembahyang. Dalam Al-Quran dia suruh berpuasa. Dalam Al-Quran dia suruh tutup aurat. Pasal apa tak buat? Wa kadzabu bi ayatina. Itu dipanggil ayat syar'iyah. Faham tak? Ayat tu ada 2. Ayat syar'iyah dan ayat kuniyah. Kuniyah pun kita buat, syar'iyah pun kita buat. Jahsyat kita ni tau. Jadi dia sebut, dia siapa? Dia Allah. Allah kata, orang yang kufur dan yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabul jahim. Maksudnya, ulaika, mereka itulah akan menjadi ashabul. Ashabul ni penghuni-penghuni neraka. Bila disebut ashabul ni, kalau kita jumpa dalam Al-Quran, dia sebut ashabul jahim. Penghuni neraka masuk duduk dalam tu tak keluar dah sampai bila-bila. Kalau dia kata finnar, masuk, habis ditimbang, tara, melalui tempoh, ada orang telefon. Melalui tempoh penyiksaan, akan dikeluarkan daripada neraka. Kemudian dibasuh, kita baca dalam Daqiqul Akhbar,
disuci, dimandikan dengan satu sungai. Nama dia Bahrul Hayat. Dan kemudian dimasukkan ke syurga. Itu kalau dia kata finnar. Khalidina fiha. Kan disebut. Nah? Tapi kalau dia kata ashab ni, makna dia masuk, tak keluar-keluar dah. Sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Sebab akhirat itu negeri yang kekal abadi. Itu maksud dia kalau perbezaan. Ada yang disebut ashab. Ada yang disebut khalidina fiha. Kekal. Tapi kekal tu sampai habis tempoh penahanan. Contoh, okey, kamu akan disiksa selama tempoh 100,000 tahun. Duk selepas 100. Boleh tahan ke 100,000 tahun? Seminit pun tak tahan. Habis selepas 100,000 tahun akan dikeluarkan. Tapi kalau disebut ashab tu sampai bila-bila tak keluar dah. Itu kena faham. Ni yang kita kata kita mentadabur Al-Quran. Setiap kalimah Al-Quran itu membawa makna yang cukup besar, yang wajib kita fahami. Kenapa dibawa contoh? Yang dan disebut sebagai Jahim. Jahim ni neraka yang teramat-amat pedih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikhaskan untuk orang-orang yang kufur dan ingkar pada ayat-ayat Allah. Yang kufur. Pasal tu mulut kena jaga, no? Mulut kena jaga. Pepatah Melayu sebut apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Duduk saja-saja tu mereka cari salah tak kena. Habis orang semua habis tak kena, dia salah Tuhan pula. Dia menyalahkan Allah pula. Kalau dalam Al-Quran kita jumpa ayat. Mula kita jumpa tentang orang yang beriman dan beramal soleh. Lepas tu dia akan sebut orang yang kufur dan ingkar. Pasal apa dia letak ayat ni dua-dua dekat-dekat. Dia nak suruh kita ingat, hang jangan duduk syok sendiri. Hang nak masuk syurga. Nak dapat ajrun azim. Hang jangan duduk syok sendiri. Hang jangan duduk perasan kata hang beriman dan beramal soleh. Dalam masa yang sama hang juga kadang-kadang kufur pada nikmat. Ingkar pada suruhan Allah. Mana nak duduk? Neraka. Duduk sampai bila? Duduk sampai bila-bila. Jadi dia nak suruh kita ni sentiasa berhati-hati. Jangan duduk syok sendiri. Aku nak duduk syurga mana tu. Syurga ada 8. Nak pilih yang mana satu nak masuk. Bukan Abu Bakar As-Siddiq. Macam Rasulullah cerita dalam hadis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana melintasi sirat. Dia sekelip mata. Laju seperti kilat. Sampai baginda SAW pun tak sempat nak memandang. Dah ada di sebelah sana. Terbuka 8 pintu syurga. Anak-anak bidadari yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis. Berlenggang-lenggang menunggu dia nak masuk. Maknanya, syurga tu duk tunggu. Dia nak masuk yang mana satu. Dia nak masuk yang mana satu. Rupanya dia tak masuk mana-mana pun. Macam apa dia tak masuk? Dia tunggu Rasulullah. Kalau kita tak malah tunggu hang, nolak tunggu. Dia tunggu Rasulullah. Dalam susah, dalam senang, dalam gembira, dalam derita. Sahabat hebat, no? Dia tunggu sampai habis Rasulullah pula takkan masuk selagi tak selesai umat dia lintas. Tengok. Macam mana besarnya cinta Abu Bakar kepada Rasulullah. Begitu besarnya lagi cinta Rasulullah kepada umat. Hebat, hebat dua manusia ni. Yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita sebagai satu perbandingan dengan sikap kita hari ni. Sikap kita sama-sama kita. Macam mana? Okey. Kemudian Allah Ta'ala panggil. Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, udhkuru. Maksud di sini ingatlah. Ingatlah nikmat kamu, nikmat Allah ke atas kamu. Ketika mana satu kaum hendak menghulurkan kepada kamu tangan-tangan mereka buat mengganggu. Lalu Allah halangi tangan-tangan mereka daripada sampai kepada kamu. Dan berbaktilah kepada Allah. Dan kepada Allah lah hendaknya mukminin berserah diri. Ni dia main cerita apalah. Dia habaq dia kata, orang-orang yang beriman. Ini orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Ingat pada satu nikmat Allah. Ketika mana
ada satu kaum, tak kiralah mana-mana kaum yang cuba melakukan kejahatan terhadap diri kamu. Ayat ini turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana baginda diganggu gugat, dirancang pembunuhan ke atas baginda dan umat-umat Islam. Macam-macam perancangan yang dibuat oleh orang Yahudi, oleh orang munafik untuk menghapuskan Rasulullah dan juga umat-umat Islam yang lain. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa hantar bantuan, sentiasa menghulurkan bantuan. Pemberian daripada orang yang munafik adalah bersifat tidak ikhlas. Cuba menghulurkan bantuan pada Rasulullah. Kita tengoklah maksud ayat ni, satu contoh. Dalam peperangan Uhud, tentera Islam dalam perkiraan Rasulullah ada 1,000 yang nak pergi berlawan dengan tentera Uhud yang ada 3,000. Kemudian dalam 1,000 ni ada puak munafik. Puak munafik ni buat perancangan. Abdullah bin Ubay merancang. Kita tengok, dia kata dekat pengikut-pengikut dia, kita ikut dia pergi berperang. Kalau kita tak ikut susah, dia nampak kita jahat. Kita ikut juga, nampak agak-agak nak kalah, kita lari. Kita tukar sokongan, kita masuk belah musyrikin. Tapi confirm kalah lah, dia kata. Memang kalah. Siapa yang nak tengok isteri dia jadi balu, anak dia jadi yatim, ikutlah Muhammad bin. Ikutlah. Kemudian dia kata, tengok kita punya ladang kurma kita tengah berbuah ranuk ni, siapa nak ambil? Orang perempuan bukan nak beli panjat pokok. Ketika ni Allah tu maha tahu. Kalau kata puak 300 ni pi, lingkup. Lingkup perjuangan Rasulullah. Sahabat yang pi tu penuh dengan keikhlasan. Nak berjuang di jalan Allah, nak syahid dan menempah surga. Tapi yang 300 tu yang patah balik tu. Sekerat je ada pergi. Abdullah bin Ubay dia kata, tak apa pergi dulu, dia punya kenderaan laju. Dia kata kat Rasul, tak apa pergi dulu, kami ikut belakang. Dalam pada tu dia bagi hasutan kepada orang-orang munafik yang dalam tu. Apa nak pergi? Kami tak mampu. Kita ni bila kita kawan baik yang kawan tu, tiba-tiba dia, kita betul-betul nak pergi ni. Tiba-tiba dia tak mampu. Dia tu patah semangat. Aku tak mampu, hampir dah. Hampir memang tak baliknya, mati. Ni siapa ni? Ladang hang besar. Isteri hang cantik. Anak-anak hang ramai ni siapa nak belah? Hampirlah. Jadi kawan tu dah jadi hati berbelah bagi. Jadi bila balik mai seorang dua orang, jadi ikut tak marah aku pun tak marah. Tak marah aku tak marah. Aku ikut hang. Yang ni cukup tak bagi aku ikut hang. Hang pergi aku pergi. Hang tak pergi aku tak pergi. Adakah hidup kita sampai tak ada pegangan, tak ada istiqamah? Sebab tu setiap keputusan tu tanya Allah. Tanya Allah. Bila tanya Allah tu aku tak kisah, hang nak pergi ke hang tak mau pergi. Kalau aku kata nak pergi, aku pergi. Hang punya pasal. Baik macam mana pun, ni atas jalan benar. Aku pergi. Dia kata Allah, aku tarik 300 tu sebab mereka ni kumpulan ni cuba mengkhianati kamu. Sebab tu Allah Ta'ala tarik. Kadang kita tak tahu dah lah sikit. Lari pula 300. Amboi, awak lah dia buat macam tu. Kita tak tahu. Perancangan Allah, peraturan Allah tu cukup indah. Allah tu maha baik. Kata Allah, mereka 300 ni kalau pergi pun tak boleh buat apa. Suruh balik buang lah. Mereka pergi tak boleh mendatangkan apa-apa kemenangan, apa-apa hasil. Tu kata Allah, ketika ni nampak macam mereka nak bagi bantuan. Tapi sebenarnya mereka nak menderhaka. Mereka nak belot pada Rasulullah. Itu kata Allah, aku tarik balik. Aku balik. Allah halangi tangan-tangan mereka daripada sampai kepada kamu. Aku tak bagi mereka buat. Sebab kita dah duduk berperang dah susah. Bila ada musuh dalam selimut ni yang payah nak. Jadi kata Allah, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan diikuti dengan falyatawakkalil. Falyatawakkalil mu'minun. Dan dia kata, hendaklah kamu tawakalnya apa dia?
Okey, kita faham maksud tawakal ni berserah. Setiap orang mukmin tu dia akan berserah. Tapi berserah kita selepas kita ikhtiar dan usaha. Okey, saya nak letak kan. Kita ada satu penyakit yang doktor kata makan ubat ni jangan skip sehari pun. Hari tu terlupa makan. Mai dah tengah hari teringat, aku hari ni lupa makan ubat. Kita jadi takut sakit tu menyerang kita dengan sebab kita terlupa makan ubat. Tawakal kita rosak dah. Rosak tawakal kita. Sebab kita tawakal dekat ubat tu. Walaupun kita tak jatuh pada syirik, tapi rosak tawakal kita. Bukan kita tak makan. Sebab apa? Sebab terlupa. Terlupa nak buat macam mana. Nah, kita tak payah takut. Allah yang jaga. Kerana yang bagi lupa tu juga adalah Allah. Ada pasal. Okey, kalau kita tengok tawakal paling tinggi. Yang pernah kita tahu siapakah manusia yang tawakal paling tinggi. Yang pernah kita tahu. Tahu siapa? Sayyidatina Hajar. Ketika mana Nabi Allah Ibrahim meletakkan dia di satu biwadin la li zar'in. Kata Allah, bawa anak dengan isteri hang pergi letak dia di satu lembah yang tidak ada tumbuh walaupun sehelai rumput, yang tidak hidup walaupun seekor makhluk yang melata. Hampir tinggal dia dekat situ. Nabi Ibrahim ni bawa sungguh. Bawa sungguh. Pergi tinggal di situ. Waktu dia nak patah balik tu, Sayyidatina Hajar tarik ujung jubah dia. Ada kata tarik ujung serban dia. Hang gamak kan nak tinggal kami dekat sini yang tak ada apa-apa dengan tengah panas terik ni. Hang gamak kan nak tinggal dekat sini. Lepas tu kata apa? Nabi Ibrahim jawab apa? Aku tinggalkan kamu di sini kerana Allah yang suruh. Kata Sayyidatina Hajar, Al-Quran merakamkan kata-kata dia ni. Kalau Allah yang suruh, aku tak takut. Tapi kalau Sarah yang suruh, aku marah. Tapi pasal Allah yang suruh. Bila dikatakan Allah yang suruh, bermakna aku tak heran. Tak ada pokok ke, tak ada air ke, tak ada manusia ke, aku tak heran. Pasal apa? Pasal Allah yang suruh. Kerana Allah itu bersifat kun fayakun. Dia boleh bagi dekat aku bila-bila masa. No? Kita ni jangan kata apa. Berjalan tak bawa handphone pun susah. Sudahlah. Dia duk kata tu, alah aku handphone tak bawa. Aku handphone terlupa. Jadi susah. Misalnya kalau apa-apa nak panggil orang susah. Dah lah nombor tak ingat semua. Kita dulu hafal nombor kan. Waktu pakai telefon di rumah tu. Boleh hafal. Lalu dia tak hafal terus. Nombor sendiri pun kadang orang tanya. Melengung. Nombor sendiri boleh tak tahu. Kadang-kadang. Jadi sampai tahap tu. Punya bergantung hidup kita dengan alat yang dicipta oleh Yahudi. Saya dia tu ni. Tak kata kat orang. Kata kat diri sendiri. Memang macam tu. Kan? Sayyidatina Hajar. Nabi Ibrahim tinggal handphone kat dia. Apa-apa call abang. Tinggal dengan anak ada merah menyala. Baru beranak. Mai. Kan? Dia kata tak apa. Dia kata. Tu tawakal paling ni. Kalau hang tinggal di sini dengan sebab Allah suruh. Aku tak heran. Aku tak heran tak ada ayat. Aku tak heran tak ada pokok. Aku tak kisah. Kerana Allah itu bersifat kun fayakun. Kita tak boleh sampai tahap tu. Kita nak pergi mana-mana. Nak tidur 2 hari 1 malam. Bed heret beroda. Tidur 2 hari 1 malam. Bawa biskut. Bawa kopi. Bawa nasi goreng semalam. Goreng cucuk kodok. Kan? Bukanlah nak abang kata kita ni tak tawakal. Tapi memang tak tawakal lah tu. Cuma tak abang ini perbezaan. Tapi taklah berdosa, bawa lah. Boleh bawa. Boleh juga kawan lain tumpang makan. Nak dikatakan istilah kita ni tak tawakal pun betul lah tu. Betul. Kan?
Memang ada dalam diri kita. Tapi Allah pesan, zaman-zaman para sahabat, zaman para nabi dahulu kala, mereka memang tawakal paling tinggi. Kalau dah kata keluar musafir tu, keluarlah musafir. Dengan bawa sedikit bekalan, habis. Kita ni kalau habis bekalan ni, dok kata, lepas ni nak makan apa lah kita. Sayur ya dia bunyi. Ni apalah nak makan ni. Ujung-ujung bulan buka bedek ada 50. Nak jadi apa 50 ni? 10 hari lagi nak cukup bulan. Ni aku nak makan apa? Padahal punya makan tak berhenti. Dia fikir 10 hari tu nak makan apa. Tawakal dia pada Allah terlampau nipis. Tu pun mengaku beriman dan beramal soleh. Tawakal pun dah fail dah kita nak. Boleh sikit lagi boleh nah. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Dia sebut pula bani Israil. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah membuat perjanjian mitsaqa. Perjanjian dengan bani Israel. Apa dia? Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Dan kami telah bangkitkan dari mereka itu 12 ketua. Allah Ta'ala sebut, aku ada perjanjian dengan Bani Israel. Perjanjian yang saya sebut tadi. Perjanjian yang awal, kalau hampa beriman dan yang beramal soleh, aku akan bagi pahala syurga ke hampa. Upah yang paling besar. Kalau dah hampa ingkar, aku tak akan bagi. Aku akan bagi neraka, kata Allah. Dan mereka ni, kata Allah, ada 12 puak, 12 ketua. Okay. Dia main ikut mana 12 ketua ni? Kita tengok dalam surah Al-Baqarah dicerita. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Allah Musa suruh katok batu. Wadrib bi'asakal hajar. Fajarat minhus nata asra ta'aina. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Allah sebut, dia kata, zaman Nabi Musa ni, ayat ni turun zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Musa ni memang Bani Israel ni pada 12 puak. Dia main ikut mana? Daripada anak Nabi Allah ya, Yaqub yang ada 12 orang tu. Dia main daripada situ lah. Dan kehadiran mereka itu dengan membawa akidah, ada yang mau percaya, ada yang tak mau percaya. Ketika mana dia pergaduh nak minum kan? Nak minum. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, bagi dia peminum. Melalui batu yang telah pun diketuk oleh tongkat Nabi Allah Musa, terpancarlah 12 mata air. Pasal apa Allah Ta'ala bagi 12? Oh, tak bagi satu. Dia bagi 12. Sebab ada 12 puak. Bila ada 12 puak, ada 12 ketua. Kita ni nak musafir ke mana, kalau lebih daripada 3 orang, sunat lantik ketua seorang. Kalau lebih daripada 3 orang, sunat lantik ketua seorang. Dialah tukang nak habaq jalan. Kalau dia pun sesatlah 3 orang tu lagi. Mana ni dia akan letak keputusan. Kita balik lepas lehok. Orang benar-benar panggil lehok kan. Kita balik lepas lehok. Kita pergi sebelum subuh. Okey, dia ketua. Okey. Begitu juga Bani Israel ni yang ada 12 puak ni, dia pun ada 12 ketua. Apa-apa pun perintah akan diturunkan kepada ketuanya. Ketua tu akan sampaikan. Maka tertanggung di atas ketua tu nak habaq benda betul atau benda yang tak betul. Dan Allah berkata, sesungguhnya aku beserta kamu. Sesungguhnya jika kamu didirikan sembahyang, keluarkan zakat, kamu beriman kepada Rasul-Rasulku, kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan satu pinjaman yang baik. Ini fokus. 5 saya kata. Allah Ta'ala kata, aku dah buat perjanjian dah dengan puak-puak Bani Israel ni. Puak Bani Israel bukan semua jahat. Okey? Bukan semua jahat. Sebab Israel tu nama Nabi Allah Yaqub. Ada yang beriman, ada yang tidak. Dan daripada Bani Israel tu adanya berapa bilangan Rasul paling ramai. Hampa buat 5 ni kata Allah. Perjanjian Allah dengan mereka, sesungguhnya hampa ni kalau hampa pertama sembahyang. Yang kedua, bayar zakat. Yang ketiga, percaya kepada Rasul. Yang keempat, infak, membantu, infakkan harta.
Dan yang kelima, pinjamkan duit hangpa kat aku. Saya nak nombor 5 ni, saya teruja bila saya baca. Allah Ta'ala pula minta pinjam kat kita. Orang kaya minta pinjam. Kau rasa macam mana? Nah? Kenapa Allah Ta'ala sini? Okay, tak apa, kita baca bagi habis. Kerana Allah satu pinjaman yang baik. Kalau kita bagi pinjam kat dia, kita akan dapat pinjaman yang baik. Bila kita bagi Allah pinjam, Allah susahkah? Tak. Allahu ghani, Allahu mughni. Allah itu kaya, Allah maha mengkayakan. Dia yang memang dah dia kaya, dia yang bagi kita kaya. Kemudian dia nak minta pinjam pula kat kita. Kenapa disebut pinjam di sini? Dengan sebab kalau kita bagi orang pinjam, kita harap tak dapat balik. Kita harap benda tu dapat balik. Tidak? Dia akan bayar balik. Tapi kalau kita bagi saja, kita harap dia balas. Tak ada. Tak ada. Pasal apa? Aku bagi lah. Bagi terus. Tak payah bayar, bagi terus. Sementara pada Allah, memang bagi pinjam pun. Allah punya yang mana ada kat kita ni, semua dia punya, betul tak? Allah kata, buat main saat dekat aku. Buat main saat dekat aku. Macam kita duk infak. Kita infak pada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Bagi, pasal 1, pasal 2. Bila nak habis, lagi tak habis perang lagi itulah duk bagi. Harap dah balasan? Tak harap. Hak yang ada kat kita tu bukan kita punya. Allah punya. Sebenarnya kita pinjam kat dia. Tapi bila kita membelanjakan harta itu di jalan dia, dia kata dia pinjam kat kita. Pasal dia nak balas balik dekat kita. Orang kaya kalau dia balas dekat kita, dia tak balas sikit. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Antara saya dengan Kak Moh lah. Antara saya kata, saya nak pinjam 10,000, Kak Moh nak pinjam 10,000. Saya tak lihat pihak perempuan. Nak bagi dekat saya kan nak bagi dekat Kak Moh? Jawab dengan ikhlas. Jawab dengan ikhlas. Okey. Sebab rasa percaya. Sebab rasa percaya. Dia nak amat macam ni. Kita ni bila kita percaya betul-betul dekat kawan tu, kita akan bagi dekat dia. Antara kedua-dua ni aku rasa aku percaya kat kawan tu. Aku akan bagi dekat dia. Tapi yang lebih memerlukan mungkin Kak Mak. Kita tak nampak. Pasal aku nampak dia. Dia cakap je pandai. Kita ni bila Allah minta dekat kita, hampa bagilah, berinfaklah harta, disebut di sini dah, bagi. Di antara yang disebutkan anak-anak yatim, orang-orang lemah, orang yang miskin, orang yang fakir. Lepas tu dia suruh cari kerabat dulu, adik-beradik dulu. Kemudian baru kat orang lain. Dia sebut. Sebenarnya itu harta pinjaman yang Allah bagi kita pinjam. Kita bayar balik ke jalan Allah. Dan Allah kata aku nanti bagi balik dekat hampa. Itu maksud pinjam. Seolah-olah nampak macam dia pinjam. Bukan dia guna dekat dia. Pinjamlah kata hampa tu, bagilah dekat orang lain. Bagi dekat orang yang memerlukan. Itu yang kita infak tu. Kita pinjam. Allah pinjam harta kita untuk dia balas. Tak ada kalau balasan Allah berapa kali ganda. Dalam Al-Quran sebut 700 kali ganda. Kalau kita infak di jalan Allah, Allah bayar balik dekat kita 700 kali ganda. Bagi RM1 dapat 700. Siapa tak mau? Bagi kat orang kaya. Kan? Itu yang dia kata. Beri pinjam barang kamu kepada Allah. Kerana pinjaman yang baik, qardan hasanah. Ada satu bank Ar-Rajhi, dia tulis qardan hasanah. Pinjaman yang baik apa? Dapat pulangan yang baik. Dapat pulangan yang baik. Mungkin bersama dengan dia punya faedah dia yang berlipat kali ganda yang dapat. Tentulah kita nak pergi melabur di tempat yang mendapat hasil pulangan yang lumayan. Betul tak? Melaburlah pada Allah. Melaburlah di jalan Allah. Nescaya aku ampunkan bagi kamu kejahatan-kejahatan kamu. Kan dihapuskan, dihapuskan segala dosa-dosa kamu. Dan nescaya aku masukkan kamu ke surga-surga yang mengalir daripadanya sungai-sungai. Bila dah aku bagi satu
balasan pulangan yang paling lumayan, qardan hasanah ni, pulangan yang cukup lumayan. Dia kata, apa dia? Aku nanti pergi syurga. Tidak ada anugerah yang lebih tertinggi selain daripada syurga. Syurga dia ada cerita yang mengalir di bawahnya. Tajri. Asal daripada perkataan jaro, yajri, tajri. Fa'il mudhari'. Bila disebut fa'il mudhari', maksud dia benda tu sentiasa mengalir tak putih-putih. Sebab kenapa dia tak datangkan dengan jara? Mana sama. Tapi didatangkan dengan tajri. Kenapa dia tak bawa fa'il amar atau madhi, tetapi dia bawa datang dengan fa'il mudhari'? Ini sebab kita belajar nahwu. Sebab nak faham Al-Quran. Dia nak cerita, sungai tu yang mengalir di bawah syurga ni, janganlah bayangkan duduk di bawah syurga pula. Di halaman, di depan taman, di dalam satu kebun, mahligai ahli syurga ni, dia ada satu kebun yang luas. Dalam kebun tu ada macam-macam jenis buah, macam-macam jenis bunga. Buah yang tak perlu dipetik dengan tangan. Walaupun dia ada di puncak pucuk, aku teringin nak makan yang atas sekali. Turun mai. Tak payah kopek kulit, tak payah cari pisau. Kita ni nak makan kadang benda ada di tangan. Pisau tak ada. Nak kekeh gigi tak ada. Duduklah terpegang-pegang. Awak tak kopek tu. Tak ada pisau. Tak payah. Kadang buah yang atas-atas selalu elok. Tak pasal apa buah atas elok. Dia pun tak boleh ambil. Dah lah kau untuk masak di pokok. Elok lah. Yang di bawah ni dia kerunah baru duduk kuning-kuning. Habis dah. Dan tinggal di atas elok-elok. Kata saja mak dia turun. Itu yang dia disebut taman syurga ni. Terus ceritalah tentang bunga-bungaan. Bila sebut tentang bunga kita orang perempuan ni no. Jangan kata bunga daun pun kita menggila tengok. Kan? Ambil pokok dia sungguh-sungguh. Daun saja kot pun dia berkenan. Di halaman tu, di halaman taman yang punya luas tu ada jannat. Syurga, kebun. Anhar. Sungai tu yang saya sebut ada 4 sungai tu. Madu, arak, susu, air biasa. Saya pergi kata mineral pula. Bukan mineral. Yang kita punya mineral ni bukan dia dah. Kita ni kena pemurung je. Yang 4 tu, dia mengalir madu bukan payah pergi. Dia kena ketik dengan tebah, dengan lebah, dengan tebuan tu dah. Dah siap disaringkan. Nak pergi minum. Abang dia kata aku nak minum. Dia main lah. Di dalam satu kas di piala. Dia main dalam satu piala. Minum. Minum bukan kerana dahaga. Makan bukan kerana lapar. Suka. Aku saja syok-syok dia nak minum. Di dunia hamba duk minum syok-syok. Tak lain tak bukan tunggu zaman. Saya lagi ulang pergi kencing. Saya lagi ulang pergi kencing. Basah kain-kain. Punya ulang pergi kencing. Ni jamban pun tak ada. Minum kerana rasa seronok nak minum. Makan kerana suka nak makan. Pasal apa? Tak pernah rasa lapar, tak pernah rasa dahaga. Saya nak cerita pasal ayat dia dah. Saya pun dengar Tok Guru lah cerita syok. Syok sendiri. Dia kata dia cerita tentang syurga, ya Allah. Kata Allah lagi, faman kafara. Siapa yang ingkar? Siapa yang ingkar? Ba'da dzalika. Selepas daripada 5 amalan yang kita sebut tadi. Siapa yang tak mau buat 5 amalan yang aku sebut tadi? Apa dia 5 amalan tu? Sembahyang, zakat, beriman kepada rasul-rasul, membantu kepada orang yang lemah atau berinfak. Kemudian memberi pinjaman pada Allah. Melabur di jalan Allah. Kalau hangpa tak mau buat semua yang demikian itu, ingkar, tak mau buat, maka sesungguhnya kata Allah, faqad dhalla sawa'as sabil. Maka sesungguhnya sesatlah ia dari jalan yang lurus. Tak tahu orang sesat? Orang yang ingkar daripada 5 amalan yang telah pun kami buat perjanjian dengan kaum Bani Israel. Bila mereka tak buat benda-benda ni, maka mereka jadilah orang yang sesat di atas jalan yang lurus. Kalau sesat di atas jalan yang lurus, nak buat macam mana?
kembali ke pangkal jalan. Macam mana nak kembali ke pangkal jalan? Bersolat. Di dalam solat adanya istighfar. Tang mana istighfar dalam solat ni, tang mana? Tang mana istighfar dalam solat? Boleh tak share dengan saya? Tang mana? Yang tu selawat. Boleh share dengan saya? Rabbi ghafirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita baca waktu bila? Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Kemudian nak minta jalan yang lurus, ada tang mana? Tang mana? Kau bunyilah tu. Ihdinas siratal mustaqim. Adanya istighfar, adanya mohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tu Maha baik sangat. Dia bagi kat kita panduan. Nampak nak masuk syurga, ikut jalan ni. Nak masuk neraka, ikut jalan ni. Dah tentulah kita pilih syurga. Cuma kalau kita baca dalam Quran tadi, senang tak nak masuk syurga? Senang tak? Sebut senang tak? Nak buat tu Allah. Kan? Sebut senang, tapi nak buat tu susah. 5 aja. Yang tu perjanjian dia dengan Bani Israel. Tetapi dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu perjanjian lagi. Kita disuruh berpuasa. Kita disuruh berhaji dan juga berumrah jika mampu kan. Tapi dengan Bani Israel yang bagi 5 juga. 5 juga. Ke mana pun dirikan solat. Bani Israel ada solat yang didirikan. Kemudian bayar zakat sebab dia orang kaya. Kemudian dia suruh beriman pada Rasul. Terimalah. Mai Nabi mana pun utusan daripada Allah, hang terima. Jangan pilih-pilih. Rasul ni kami mau, yang ni kami tak mau. Kemudian dah ada harta tu berbelanjalah pada yang sepatutnya. Dan jangan kedekut untuk berbelanja di jalan Allah. 5 saja dia kata kebaikan bersyurga. Macam tu juga kita umat Nabi Muhammad pun dia bagi 5 juga kan. Rukun Islam yang 5 tu kan. Kalau kita buat insya-Allah. Sebut senang. Nak laksana masya-Allah. Susah sangat. Wallahu a'lam bishawab. Selesai sudah. Insya-Allah kalau ada rezeki minggu depan pemilu ketiga kan. Ada pula. Apa tak ada, selagi ada hari, selagi ada usia, kita sambung minggu akan datang lagi 2 minggu akan datang insya-Allah taala. Baik, ada soalan kan nak tanya? Okey. Saya nak rakamkan berjuta-juta ucapan terima kasih untuk semua sahabat-sahabat ukhwah muslimah yang telah pun membelanjakan sumbangan kuih-muih, makan minum untuk majlis walimah anak perempuan saya, masya-Allah taala. Siapa yang hadir, terima kasih banyak-banyak yang memberi sumbangan, subhanallah. Banyak sungguh-sungguh. Siapa juga yang pergi semua kata makanan banyak. Itu bukan daripada saya, itu daripada puan-puan kenduri kita bersama. Terima kasih atas segala sokongan yang membantu dengan kudratnya, yang berpeluh berpanas, yang membantu dengan wang ringgitnya, yang membantu dengan kuih muihnya. Masya Allah, saya tak mampu membalas. Sesungguhnya saya fakir, saya tak mampu membalas. Hanya doa pada Allah agar seluruh sahabat-sahabat ukhwah muslimah ini di dalam redha Allah, hidup dalam iman dan juga ketakwaan. InsyaAllah ta'ala saya tak mampu balas. Saya hanya berdoa. Setiap kali saya munajat doa adalah nama ukhwah muslimah sekalian. Saya sebut pada Allah, saya tak mampu balas. Hanya ucapan terima kasih. Jazakumullah syukran katsira. Sama ada yang hadir ataupun yang tak dapat hadir. Tapi saya tahu sumbangan puan-puan terlalulah banyaknya. Sampai adik-beradik saya pun terkejut dan terharu. Banyak sungguh. Mungkin ini yang terakhir kot. Kot. Manalah nak tahu. Kan ada seorang lagi kot dia nak kahwin. Kita tak bagi mereka. InsyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala. Saya tak mampu balas. Allah yang membalas. Sekali lagi terima kasih
yang menyumbang tenaga, yang menyumbangkan idea, yang menyumbangkan kuih muih, yang menyumbangkan doa. Paling mahal doa. Nah, yang berdoa, alhamdulillah majlis berjalan dengan lancarnya. Nah, dan dengan kehadiran yang tak dapat hadir, kirim doa, kirim duit, masya-Allah taala. Allah lah yang membalas segalanya. Sekali lagi, jazakumullah syukran katsira. Hanya Allah lah yang membalas kebaikan yang banyak untuk kalian semua. Sama ada sahabat dalam Google Meet ataupun yang berada di sini atau yang di mana jua. Nah, yang duduk jauh kirim dari jauh, masya-Allah. Hebatnya kalian, hebatnya. Nah, harta pinjaman pada Allah. Tapi semua makan kan? Nah? Yang mana tu boleh makan, oh? Makanan ada, nah? Makanan ada. Apa yang kita belanja, itu yang kita dapat. Kan? Subhanallah. Mewah sungguh Allah bagi dekat kita, no? Nah, terima kasih. Halal, no? Terima kasih, ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Baik, saya sudah dulu, nah. InsyaAllah, esok di Batu Mau, nah. Masjid Umar Abdul Aziz. Kitab Jauhar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najina minal qawmi zalimin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Filastin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat ala qaumil kafirin wa ala qaumil zalimin. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua, nah. Terima kasih kerana menyayangi saya. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Terima kasih semua.